Masuk mula. Apa dia? Okey, kita sambung balik tadi. Kita berhenti kat tadi pada masalah berlakunya perubahan pada diri Tuhan. Sifat fi'il itu berlaku pada diri Tuhan. Tuhan asal tidak beristiwa di atas arasy kerana tidak ada makhluk selain Allah. Tak ada makhluk. Hanya ada Allah. Kemudian Allah mencipta arasy lalu dia beristiwa di atas arasy. Apa dalil ulama kita mengatakan pemahaman ni tak betul? Kerana pertamanya, kalau orang faham jelaslah kita kata bahawa kerana berlaku perubahan pada diri Tuhan. Berubah-berubah tu hudus. Berubah tu hudus. Maka mustahil pada diri Tuhan berlaku sifat yang perubahan. Kerana bila begitu Tuhan pun hadis kerana bersifat dengan benda bersifat dengan hudus. Hudus kat mana? Hudus dengan maksud sebelum tu tidak bersifat, kemudian bersifat. Dalam matan Aqidah Tahawiyah jelas menceritakan kan. Allah sentiasa bersifat dengan sifat tu sebelum ada makhluk lagi. Lam yazal muttasifan. Tak. Sentiasa Tuhan bersifat. Sebelum ada makhluk, dia dah bersifat dengan sifat tu. Itu jelas bahawa tidak ada berlaku perubahan pada diri Tuhan. Yang keduanya, hujah ulama kita sebut, sifat yang Tuhan bersifat selepas itu, adakah dia sifat kesempurnaan ataupun sifat kekurangan? Iaitu istiwa atas arah tu. Sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Nampak tak cara dia? Tentu bukan sifat kekurangan kan? Tentulah sifat kesempurnaan. Wahabi pun kata istiwa atas arah tu satu sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Okey, maknanya kalau sifat kesempurnaan sebelum tu Tuhan tak sempurna lagi ya. Sebab Tuhan tidak bersifat lagi sifat tu. Maka sebelum tu berlaku kekurangan. Kerana lepas ada arah baru istiwa. Kerana kalau itu sifat kesempurnaan, maka sebelum tu dia belum bersifat sifat kesempurnaan lagi. Jadi benda sebenarnya senang sangat nak faham. Maka Tuhan tidak bersifat sifat mutlak. Boleh berlaku kekurangan ataupun kelebihan. Belum tu kurang, lepas tu lebih. Kalau dia sifat-sifat kamal, maka sebelum tu dia tidak kamal. Yahtaju ila man yukammiluhu. Dia berhajat kepada sesuatu yang menyempurnakannya. Itu hujah kuatnya. Dia kata Tuhan tak berhajat pun pada arasy. Atas Tuhan lah. Dia dah faham macam berhajat tu macam kita perlu kepada duit. Mak ayah kita duit perlu. Bukan gitu. Masalahnya sifat diri Tuhan tu nak kata sifat sempurna ke sifat kurang. Sifat kurang bukan dah. Sifat kesempurnaan. Maka bila sempurna, sebelum bersifat tu, takkan Tuhan tak bersifat-sifat kesempurnaan? Dia kata, boleh lagi nak jawab. Kita tolong jawab ke Wahabi lah. Tak tahu Wahabi jawab gitu. Dah mikir ke tak tahu lah. Dia kata sebelum tu sempurna dah. Lepas tu dia sempurna lagi sempurna. Sebelum tu dia sempurna dah, lepas tu lagi sempurna. Jadi makna boleh berlaku penambahan kesempurnaan tu. Jadi semua itu jelas-jelas bahawa itu amaratul hudus. Itu tanda baharu. Tanda baharu. Okey. Bagi dia tak ada masalah. Allah boleh buat. Allah boleh turun 1/3 malam. Sama je kaedah. Adakah itu satu sifat kesempurnaan ataupun tidak? Tak. Kalau sempurna, mana sebelum turun tu, makna dia tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Habis. Huwal maslahatul lati yatakammalu biha wa hadha isyaratun ila qiyasin istisna'i. Isyarat kepada qiyas istisna'i pula. Nazmuhu hakadha. Nazmuhu, susunannya sebegini. Macam ni susunannya. Lau lam yakun mutanazzihan. Kalau Tuhan itu tidak suci. Anil aghradi. Daripada sekalian perkara-perkara dan matlamat dan tujuan. Lazim aftiqaruhu ila ma yuhassilu
gharadahu, nescaya berhajat Tuhan kepada yang menghasilkan tujuan dan matlamatnya. Lakinna taliya, tetapi tali itu mana? Berhajat kepada yang menghasilkan matlamatnya itu, wa huwa iftiqaruhu ila ma dzukira, berhajatnya kepada barang tersebut. Mana? Barang tersebut tu ma yuhasilu gharaduhu, itu batilun. Bila tali batil, fa batalan muqaddam, maka muqaddam pun batal. Apa muqaddam? Lau lam yakun mutanazzihan, maka lazimlah Tuhan itu mutanazzihan. Wa huwa lam yakun mutanazzihan amma dzukira, dari barang yang disebut. Fa thabata naqiduhu, maka sabit naqinya, wa huwa kaunuhu mutanazzihan, mana Tuhan itu maha suci. Wa huwal matlub, dan itulah yang dituntut. Fa huzifa, maka dihazafkan muqaddamus syartiyah, dihazafkan muqaddam syartiyah. Wa dzukira ma'na istisnaiyah, dan disebut makna bagi jumlah istisnaiyah biqaulihi kaifa. Kaifa. Kaifa tu sebenarnya merujuk pada makna lakinnat tali batil. Itulah. Bagaimana berlaku demikian? Seakan-akan makna benda itu mustahil batil. Wa dzukira ma'na istisnaiyah ataupun wa dzakara boleh. Jadi kalau tadi fahazafa boleh. Fahazafa ay fahazafal musannif muqaddamah syartiyah wa dzakara. Boleh juga gitu baca maklumlah. Fahazafa muqaddamah syartiyah wa dzakara makna al-istisnaiyah biqauli. Okey. Bis qauluhu hadza. Hadza ay tanazzuhu, maha suci ini, anil aghradi, daripada tujuan dan matlamat, mimma yandariju, daripada barang yang yandariju, yang termasuk, yang terhimpun, tahtan mukhalafah, di bawah makna mukhalafah, lil hawadifi, bagi makhluk. Wa innama, dan hanya nassa alaihi, menaskan, menyebut secara jelas oleh musannif atas ini, sebut juga secara jelas ini, limazidil ihtimam, kerana nak menambahkan ambil berat bihi. Diulang juga sebut secara jelas ni, supaya bertambah ambil berat. Daf'an, dan kerana nak menolak litawahumi, bagi sangkaan adamin dirajihi tahta kalimati tauhid. Tawahum, sangkaan tidak termasuk makna tersebut di bawah kalimah tauhid. Wa wajhun dirajihi fima dzukira, dan wajah munasabah tersusunnya makna itu daripada pada barang yang disebut itu, annahu la yattasifu, bahawa sesungguhnya Tuhan la yattasifu, tidak bersifat bi anna af'alahu lil aghrad, tidak bersifat bahawa perbuatannya itu kerana nak menyampaikan atau nak menghasilkan aghrad, menghasilkan tujuan-tujuan. La yattasifu bi anna af'alahu lil aghrad illa al makhluqu. Jadi istisna mufarragh, mufarragh. Mana fa'il bagi yattasifu? Al makhluq. Tidak bahawa sesungguhnya annahu sya'an lah, la yattasifu bi anna af'alahu lil aghrad, tidak bersifat bahawa perbuatannya itu dibuat kerana ada tujuan, kecuali makhluk saja. Lal khaliq, tidak pencipta. Khaliq tidak. Orang buat sesuatu kerana nak mencapai tujuan, benda yang buat sesuatu kerana ada tujuan, makhluk. Khaliq tidak buat perbuatan kerana nak mencapai tujuan. La yattasifu illa al makhluk, kecuali makhluk aja. Yattasifu bi anna af'alahu lil aghrad. Falau kanat af'aluhu ta'ala lil aghrad, kalau perbuatan Tuhan ni Tuhan buat kerana nak mencapai tujuan, lakana mumathilan lil makhluk, maka Tuhan tu sama macam makhluk. Wal mumathalatu batilah, dan persamaan itu mustahil. Sahih.
Qauluhu wa lakoh. Ada baca lagi. Baca sikit ya. Qala al-musannif rahimahullah wa yu'khadhu minhu dan difaham. Oh, ana lakoh dak tadi. Wa yu'khadhu minhu dan difaham daripadanya juga. Daripada istighna itu. Tanazzuhuhu maha suci Tuhan anil aghrad daripada matlamat tujuan fi af'alihi pada perbuatannya wa ahkamihi dan hukumnya. Wa illa jika tidak sedemikian lazim iftiqaruhu nescaya berhajatlah Tuhan ila ma yuhassilu kepada yang menghasilkan gharadahu akan matlamat dan tujuannya. Kaifa bagaimana demikian itu? Sini nanti jumlah istisnaiyah tu. Wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Walhal Tuhan itu yang terkaya daripada barang selainnya. Ni wa kaifa situ tu. Qala syarihu hadza mimma yandariju. Ini daripada perkara yang terhimpun termasuk tahta mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, di bawah makna mukhalafah Tuhan bagi sekalian baru. Allazi istalzamahu yang melazim akannya akan perkara ini oleh istighna'uhu, oleh sifat ataupun oleh makna istighna' Tuhan jalla wa azza an kulli ma siwahu daripada barang selainnya. Wa huwa annahu la gharada lahu, apa dia? Akidah itu, apa dia yang dapat dipaham itu? Bahawa la gharada lahu, tiada tujuan matlamat bagi Tuhan fi fi'lin minal af'al, pada mana-mana perbuatan daripada perbuatan Tuhan. Wala hukmin minal ahkam, dan tidak pada satu hukum daripada hukum-hukum al-khamsati yang 5. Wahyal ijab, apa hukum 5 tu? Wahyal ijab iaitu wajib, wan nadbu wat tahrimu wal karahatu wal ibahatu. Okey. Wal gharadu, dan bermula gharad allazi tanazzaha Allah Taala anhu, gharad yang maha suci Tuhan daripadanya itu. Apa erti gharad? Apa hakikatnya? Ibaratun an wujudi ba'ifin, ibarat daripada adanya ba'if, pembangkit. Ba'if ni makna hak bakit, hak yang menggerakkan, yang membangkitkan. Ya ba'athuhu ta'ala, yang membangkitkan Tuhan, yang menggerakkan Tuhan ala ijadi fi'lin, untuk melakukan, mengadakan perbuatan minal af'al, au ala hukmin, atau melakukan satu hukum daripada hukum-hukum, menetapkan satu hukum daripada hukum-hukum syar'iyah. Ba'if itu, ba'if itu min, bayang tu. Benda yang membangkitkan itu min mura'ati, daripada meraihkan maslahatin, meraihkan maslahah, ta'udu alaihi, yang kembali pada Tuhan, au ala khalqihi, atau maslahah yang kembali pada makhluk sekalipun. Wakilal amrain, dan kedua-dua perkara itu muhalun, mustahil. Tuhan buat kerana ada matlamat, sama ada matlamat yang kembali pada dirinya atau matlamat yang kembali kepada makhluk sekalipun. Muhalun fi haqqihi ta'ala. Kok mana mustahil tu? Amma auduha, audul maslahati tu alaihi, ke atas Tuhan tu, fa ilaihi, maka kepadanya asyara, mengisyarat, bihadzal kalam, dengan kalam ini, wa huwa annahu law lam yatanazzah, iaitu kalau Tuhan lam yatanazzahillahu anil aghradi, ada alih tak? Kalau tidak suci Tuhan daripada tujuan dan matlamat, fi af'alihi, pada perbuatan, wa ahkami, dan hukumnya, lazim iftiqaruhu ta'ala ila ma yuhassilu, nescaya berhajatlah Tuhan kepada yang menghasilkan gharadahu, matlamat dan tujuannya. Bila begitu, fala yakunu mustaghniyan, Tuhan tak terkayalah an kulli ma siwahu, daripada selainnya. An kulli ma siwahu ta'ala, an kulli ma siwahu ta'ala Allah. Ini jumlah tanzihiyah. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, maha suci Tuhan daripada demikian itu, sesuci-suci dan setinggi-tingginya. Wa ma'nahu, dan maknanya, annahu law kana lahu gharadun, kalau ada bagi Tuhan tujuan dan matlamat fil fi'li, pada perbuatan, awil hukmi, atau hukum, ya'udu alaihi, yang kembali kepadanya,
lazimah ihtiyajuhu, nescaya lazim berhajat Tuhan, ila an yatakammala, bahawa dia menjadi sempurna, bimakhlukin, dengan makhluk. Kalau Tuhan tu berhajat kepada tujuan matlamat itu, tujuan matlamat tu makhluk lah Tuhan nak buat, fi'il atau hukum. Jadi kalau Tuhan berhajat, maknanya Tuhan tu akan jadi sempurna kalau benda tu ada. Jadi terpaksa dia buat supaya jadi sempurna. Sebelum berlaku dan buat tu tak sempurna dia. Nampak tak? Itu wajah ihtiyah itu. Okay, boleh. Kata Muhasyir rahimahullah ta'ala, wahiyal ijabu, iaitu ijab. Wahuwa kalamuhu ta'ala. Okay, sekarang ni dia terang. Apa itu ijab? Apa ijab? Wahuwa kalamuhu ta'ala min haithu ta'allukuhu bitalabil fi'li. Iaitu kalamullah dari segi ta'alluq kalam dengan talab fi'il. Tuntut buat. Talaban jaziman, akan sebagai tuntutan yang mesti dan pasti. Dipanggil ijab. Ni takrif nama sufiq lah. Nampak tak? Wa nadbu kalamuhu min haithu ta'allukuhu bitalabihi talaban ghaira jazimin. Ta'alluq kalam Tuhan dengan tuntut buat tapi tidak mesti. Sunat. Wa kadzal baqiyatu, demikianlah juga baki yang lain. Wa qauluhu an wujudi ba'ithin. Ibaratun an wujudi ba'ithin kan? Gharak tu apa? Ibarat daripada ada yang membangkitkan, yang menggerakkan. Wujudi ba'ithin min idhafati sifah lil mausuf. Ai ba'ithin mawjud. Ba'is yang ada. Wujud, ba'is, idhafat sifat kepada mausuf. Sifat tu wujud. Ba'is tu mausuf. Makna ba'is tu mawjud lah. Ai ba'ithin mawjud tu. Ba'ithin mawjudin. Ibaratun an ba'ithin mawjud. Ibarat daripada ada ba'is itu. Qauluhu min mura'ati maslahatin, daripada meraihkan maslahah. Ni min idhafati sifah lil mausuf. Sama tak? Ai maslahah al-mar'iyah. Maslahah yang diraih. Aidan. Maslahah mar'iyah. Adanya maslahah yang Tuhan nak raih. Wa huwa bayanun lil ba'ithi. Itu nak menerangkan kepada ba'ith. Ba'ith tu apa? Maslahah mar'iyah. Bayan tu min mura'ah tu, min bayaniyah tu kan? Bayan lil ba'ith. Ba'ithin yab'athu. Atas tak di mana? Ba'ithin yab'athuhu. Mana kau tadi? Ke bawah dah. Bawah dah. Ba'ithin ibaratun an ba'ithin yab'athuhu ta'ala ala ijadi fa'ilin au ala hukmin. Situ. Okay, nampak ni? Ba'ithin min mura'ati maslahah situ. Okay. Mana tadi? Yab'athuhu ijadi fi'lin min al-af'ali aw ala hukmin min al-ahkami. Mana? Kalam mana? Kalam luar ke dalam? Dalam syarah bawah. Dia kata mana? Ini ya ba'athuhu ta'ala sama je. Ya ba'athuhu Allah ta'ala. Ya ba'athu tak ada huwa. Huwa dia. Ya ba'athu kalau ustaz ya ba'athu ta'ala. Dalam ni tanpa Allah. Ya ba'athuhu Allah. Ya ba'athuhu Allah. Apa sama je. Dia izhar ba'da idma tu. Dia zahirkan balik. Dhammihu tu. Okey. Qauluhu min mana? Min mura'ati maslahatin. Wa huwa bayanu lil ba'thi li'anna al-ba'itha huwa al-maslahatu. Kerana ba'is itu ia al-maslahah. Wa dzalika, dan demikian itu annal maslahata, bahawa sungguhnya maslahah itu al-mutarattibata, yang terhasil, alal fi'li, di atas perbuatan, min haitsu kaunuhu thamaratuhu, dari segi keadaan thamaratahu min haitsu kaunuhu thamaratahu, dari segi bahawa maslahah itu samarah dia. Wa natijatahu, dan dari segi maslahah itu natijahnya, tusamma faidah, dinamakan faidatan. Jadi faedah tu apa?
maslahah dari segi aspek di maslahah tu hasil dan natijah sesuatu, orang panggil faedah. Wa min haitsu kaunuhu fi tarafihi, dan daripada aspek maslahah itu duduk pada hujung tarafnya, tusamma ghayatan, dinamakan ghayah. Dari aspek maslahah itu berlaku hujung, orang panggil ghayah. Wa illatan ghaiyah, dan dinamakan illah ghaiyah. Wa min haitsu kaunuhu ba'ithatan, dan dari segi maslahah itu sebagai pembangkit dan penyebab, lil fa'ili, bagi pelaku, alal fi'li, di atas membuat satu perbuatan. Kaunuhu ba'ithatan lil fi'li alal fa'ili, wasudu ba'ithatan kaunuha ba'ithatan lil fi'li alal lil fa'ili alal fi'li wa kaunuha ba'ithatan lil fa'ili alal fi'li wa ala suduri, ya, wa ala suduri al fi'li, dan di atas lahirnya perbuatan, li ajliha, dari kerananya, tusamma illatan ba'ithatan, dinamakan illah ba'ithah. 3 dah. Wa min haitsu kaunuha, dan dari segi keadaan maslahah itu, matlubatan lil fa'ili, diingini dan dituntut bagi fa'il, bil fi'li, dengan sebab buat perbuatan, ai maksudatan, matlubah dengan maksud yang dimaksudkan, maksudatan lahu, tusamma gharadan, dinamakan gharad. Fal arba'atu, pak tadi mana? Nama apa? Nama faedah. Faedah satu. Yang kedua ghayah atau illah ghaiyah. Yang ketiga sebagai illah ba'ithah, dan yang keempat sebagai gharad. Fal arba'atu muttahidatun bizzat, sama pada zat. Zat apa? Merujuk pada maslahah belaka. Mukhtalifatun bil i'tibar, tapi berbeza pada i'tibar. I'tibar, melihat kepada dia itu natijah dan hasil, orang panggil faedah. Maslahah tu panggil faedah. Melihatkan kepada dia itu tujuan orang tu buat perbuatan, dinama melihatkan kepada dia itu hasil, bukan hasil, dia itu hujung selesai perbuatan, dinamakan ghayah. Melihatkan kepada tujuan matlamat dibuat tu, dinamakan illah ba'ithah. Melihatkan kepada apa? Benda itu dituntut dan diingini, dinamakan gharad. Apa? Jadi faedah, ghayah, illah ba'ithah dan juga gharad itu bendanya, zatnya sama, iaitu maslahah belaka, berbeza pada i'tibar sahaja. Okey. Mukhtalifatun bil i'tibar. Mithalu dhalika, contoh demikian itu, ma idza talabta ilman li sayruratika aliman. Contohnya, kamu belajar ilmu supaya kamu dapat jadi alim. Fa sayruratuka, menjadi kamu aliman itu, mu nak jadi alim tu, tusamma bil asma'il mazkurah, dinamakan dengan nama yang tersebut, bil i'tibar, dengan cara i'tibar. Tusamma bil asma'il mazkurah bil i'tibar. Gitu. Dinamakan dengan nama yang tersebut dengan melihat i'tibar. Mana? Kamu belajar ilmu untuk jadi alim. Jadi masalahnya apa? Sayrurah aliman itu. Nak jadi alim tu. Nak jadi alim tu. Tengok kepada hasil daripada belajar tu, dia panggil faedah. Melihatkan kepada natijah lepas belajar tu, orang panggil ghayah, illah ghaiyah. Ghayah lah. Melihatkan kepada sebab apa pergi belajar tu? Nak jadi alim. Dia panggil illah ba'ithah. Ba'ithah. Melihatkan kepada apa yang nak diingini. Nak jadi ni? Nak sayrurah tu alim tu. Nak jadi alim tu. Dia panggil gharah. Apa tak? Benda sama. Dah Wahabi belajar tak gini? Narkotik tu dia itu tak dia bincang. Ada juga kalau kitab-kitab
tulisan maqasid yang ulama kalam bincang. Dia bincang lah ni. Kalau tak dia ambil suthi lah. Tengok. Teliti tak teliti. Makna ni kata bahasa ni. Bahasa. Pentingnya faham bahasa tu. Kadang-kadang orang faham pak tu kata benda lain. Benda lain kat mana? Tak. Benda contoh tu penting-penting kena faham betul-betul ni bahasa tu. Tengok. Jadi kena tengok dengan mikroskop. Tengok mikroskop. Baru nampak hal tu. Kalau tengok dengan teleskop, tak nampak kumang. Nak tengok kumang, kena tengok dengan mikroskop. Kalau tengok dengan teleskop, tak nampak kumang. Dia nampak benda jauh. Nampak tak? Benda dekat apa? Tak nampak. Nampak tak? Okey. Jadi, apa nama ni? Benarnya benda gini ada kaitan lah apa-apa perbincangan dengan tu. Makna pada penggunaan istilah tu sendiri. Nampak tak? Kena cermat tu. Nak panggil semayang rumah tu qada ke jamak? Contohlah. Nak panggil qada ke panggil jamak? Kalau orang berhati molek dia akan berhati-hati pada penggunaan istilah tu. Tahu tak? Tak apa masalah khilaf. Orang tak nafi masalah ni di kalangan ahli ilmu. Masalahnya bila netizen masuk tu. Okey. Tu masalah fiqh. Ikut dah sungguh. Tak jauh lah. Tu Pak Bekal ikut. Okey. Dinamakan tusamma bil asma'il mazkurah bil i'tibar. Okey. Habis itu wallahu ta'ala yastahilu alaihi an yaf'ala fi'lan aw yahkuma hukman. Allah Ta'ala mustahil dia buat satu perbuatan ataupun membuat satu hukum li gharadin kerana ada tujuan dan matlamat. Ka ta'zimin nasi lahu supaya mengagungkan manusia baginya. Tuhan surat ni supaya orang sembah dia belaka. Jadi kau besar agung. Tak ada. Tuhan khabar dalam hadis kursi kan. Lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinsakum manusia jin daripada semua cuba nak hilangkan satu daripada mitok daripada Tuhan takkan kurang daripada kerajaan Tuhan walau sikit pun. Tak terkesan. Ala yakunu ala afjadi qalbi rajulin minkum. Kalau semua manusia ni hati macam orang paling jahat. Firaun ke siapa ikutlah. Tidak akan mengurangkan daripada kerajaan Tuhan sikit pun. Kalau ada orang paling semua manusia macam hati manusia paling baik pun takkan bertambah pun kerajaan Tuhan. Apa tak? Tu baru betul kefahaman tentang makna ketuhanan tu. Okey. Contoh kata itu ya ba'athuhu membangkitkannya zalika ta'zimu oleh membangkitkan oleh mengagungkan itu ala khalqihim di atas penciptaan mereka sebab Tuhan nak kena diagungkan Tuhan cipta manusia. Au ala ijabis salati alaihim ataupun di atas mewajibkan sembahyang ke atasnya supaya Tuhan nak jadi agung Tuhan suruh orang sembahyang sembah dia. Tak ada. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Ala ijabis salati sebagai contohnya lah. Tu kena faham molek kalang ini ya. Sebab itu akidah ni penting nak baca kalang-kalang tinggi tasawuf. Laula kama khalaqtu aflak. Laulaka ma khalaqtu aflak. Tu bukan hadis ya. Tapi ahli makrifat biasa guna lah. Kalaulah tidak kerana engkau tidak akan jadikan segala falak dan makhluk ni. Nak khabar tuju pada Nuh Muhammad tu. Kita faham tu. Hak makrifat tu faham kat mana? Faham mana? Makna Tuhan kena buat untuk menjadikan Nuh Muhammad tu kata. Tu mana? Tu cikgu seorang, cikgu asal Kelantan. Cikgu apa? Kata Muhammad dan Allah ni tak bercerai. Ana rasa dia faham tak kena. Cikgu nama tu? Normal. Tahu?
Tu mana? Air tu sihat. Oh tu dah. Oh ni ada lain pula ni. Banyak sangat ajaran sesat ni. Cikgu Norma cari ya. Oh tu dah syairah. Muhammad, Allah dan Muhammad tak bercerai. Ipah tak cerai ke mana Rahul? Tak, betul lah. Kita pun baca dalam Syifa kan. Sekira-kira warafa'na laka dhikrak bihaitsu la yuzkarullah illa wa yuzkaru ma'a Rasulullah kan. Tak bercerai tu. Tapi kita dengar pemahaman ahli sunnah betul. Ni kata Muhammad tak bercerai dengan Tuhan. Sebab apa? Muhammad tu Tuhan tu. Betul. La haula wala quwata illa billah. Ada kapung Ada lagi tu. Tahu. Jangan ngaji apa? Ke bekas-bekas ayah ping kot. Takut bekas-bekas ajar orang ayah ping Jadi itu jadi cabaran tu patut makna kena ajar masyarakat sifat luhur betul. Okey. Ala ijabi salati alaihi mathalan. Tu Wahizan pun sama kok. Kalau tak ada, kita macam mana nak menzahir tak ada Muhammad, macam mana nak menzahirkan Allah? Dengan ada Muhammad. Muhammad yang dapat menzahirkan Allah. Cara cakap tu macam kata ni, tak faham ni. Tak, kalau kita tengok tak faham ni. Orang yang memang faham kok lain. Faham kok lain. Berat tu ni. Dia masalah dalam ilmu ni, salahnya glitchingnya zindik ya. Nauzubillah min zalik. Zindik ni makna keluar Islam tapi tak sedar. Wa illa, jika tidak lazimah tiyajuhu, jika tidak maka nescaya berhajat Tuhan ilal fi'li, kepada perbuatan tu. Tuhan mestilah kena buat untuk mencapaikan kesempurnaan, sebab dengan mengagungkan jadi sempurna dia kan. Maka Tuhan perlu berhajat Tuhan pada perbuatan itu, pada buat benda itu, wal hukmi, daripada hukum itu. Allazi yuhassilu lahu, yang menghasilkan baginya zalika ta'zim, akan ta'zim itu. Kaifa, bagaimana mungkin, maknanya mustahil. Wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwa, walha Tuhan itu yang maha kaya daripada yang selainnya. Qauluhu ta'ala alaihi wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.